welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Kepada yang baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, korang boleh tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu. Pada malam ni guys, aku nak berkongsi dengan korang berapa ramai di antara geng puaka yang ada pembantu rumah, dan apakah kenangan ataupun pengalaman korang sepanjang pembantu rumah korang berkhidmat di rumah korang. Bukan rumah aku lah, rumah korang. Ada pembantu yang baik, ada pembantu yang masak sedap, tetapi ada juga kalau tersalah ambil, engkau jadi pembantu rumah jadi bos. Dia pula yang senang lenang duduk arah kau kan, dah masak ke? Padahal dia yang pembantu rumah. Dan pengalaman tu berlaku kepada sepasang suami isteri yang bernama Farah dan juga Kamal. Apakah yang berlaku kepada mereka? Adakah seram Zaf? Adakah kami akan meremang? Tak payah rapat sangat, kita teruskan guys dalam malam puaka. Dalam dunia serba moden, alam cyber, teknologi terkini, kekayaan semakin hampiri. Macam lirik lagu. Itulah realiti kehidupan kita. Kita setiap hari bekerja keras, kerah tenaga kita ni untuk apa? Untuk mencapai kemahuan kita, untuk memberikan yang terbaik buat orang yang kita sayang. Dan itulah yang dihadapi oleh Farah dan juga Kamal. Mereka berdua menetap di ibu raya ataupun ibu kota Kuala Lumpur yang serba mewah, moden apa semua, tetapi rakyat masih bergaji RM1,500. Redha je lah. Mereka terpaksa bekerja. Sebab apa? Sebab dah 2 tahun kahwin, tak lagi dikurniakan anak. Lagi-lagi pula apabila selepas dah 2 tahun kahwin, tak ada zuriat, tak ada anak, masing-masing fokus terhadap kerjaya ataupun membina empire masing-masing. Alhamdulillah, akhirnya ada satu hari tu Farah, dia excited baru balik daripada klinik. Sebab apa? Sebab dekat office, dekat rumah dia dah muntah-muntah, ada berita baik. Dia beritahu dekat laki dia, si Kamal ni. Farah ni balik-balik rumah je, abang. Kamal pun, sayang, kenapa ni? You happy semacam je, naik pangkat ke apa kan? Farah cakap, bukan bang, bukan. Kita bakal dapat anak. Abang akan jadi papa, daddy, ayah, apa semua tu. Punya excited. Sebab apa? Sebab baru dapat anak. Dah 2 tahun kahwin, bersusah payah dalam pekerjaan, dekat rumah pun bersusah payah agak nak dapat anak. Akhirnya rezeki diorang dikurniakan seorang anak. Apabila dikurniakan seorang anak, masalah dia apa? Masalah dia bila kerjaya ataupun pekerjaan Farah dan juga Kamal ni tengah berada di puncak. Orang cakap tu kerja tu memang tip-top, dapat pula anak. Siapa yang nak jaga anak tu? Kamal ke? Farah ke? Masing-masing tak ada masa. Jadi apabila tak ada masa, apa yang diorang kena buat? Cuba geng puaka bagi tahu. Pembantu rumah lah. Apa lagi kan? Takkan nak suruh korang yang jaga anak diorang ni. So Farah dengan Kamal ni pun decide untuk ambil pembantu rumah yang boleh menguruskan hal rumah diorang, di samping itu menjaga anak perempuan diorang yang bernama Aisyah. Jadi sewaktu diorang ambil pembantu rumah, Farah dan Kamal ni dah berbincang apa semua, diorang pun pergilah ke agensi pembantu rumah. Tanyalah ejen tu kan. Kamal tanyalah, bang, saya nak pembantu rumah lah kan, ada tak pembantu rumah yang harga dia okey lah. Lepas tu ejen tu tanyalah Kamal, okey cik, pembantu rumah cik nak yang macam mana? Sebab korang kena tahu pembantu rumah ni dia ada macam-macam. Cik nak yang reti masak ke? Cik nak yang muda ke? Ataupun cik nak yang tua? Ataupun kalau cik nak yang mahal pun ada. Dia reti buat semua benda cik. Bawa kereta boleh, basuhkan kereta, basuh rumah apa semua boleh. Tetapi Kamal cakap tak payah over sangat, relax je. Saya nak pembantu rumah yang boleh jaga anak saya. Sebab saya ni, isteri saya baru mengandung pula, baru lahirkan anak. So saya nak pembantu rumah yang boleh uruskan hal rumah. Jadi ejen tu perkenalkan dekat dia orang seorang pembantu rumah yang berusia 42 tahun, warga Indonesia, yang bernama macam lagu
Siti Nurhaliza. Nirmala, indah namanya, mestilah kelakuannya indah. Memang indah guys. Pada bulan pertama, sebaik saja Kamal dan Farah ni dapat pembantu rumah yang bernama Nirmala ni, TikTok kerja dia. Dia jaga anak perempuan dua pasangan ni, Aisyah ni, seperti anak sendiri. Apabila Farah atau Kamal balik rumah je, tengok semua dah siap. Apabila bangun pagi nak pergi bekerja, breakfast dah siap, baju dah bergosok. Orang cakap dekat rumah tu, kalau dekat area-area rumah tu, selit dekat dinding kan, tak ada pun habuk. Kemas rumah, pandai masak. Tak payah cakap lah, masakan Indonesia memang macam ni lah. Ayam penyet, bakso. Tetapi sebulan baru kerja dengan Farah dan Kamal ni, masakan Melayu pun dah henti masak dah Mat. Asam pedas henti masak. Masak lomak cili api. Siapa yang tak nak pembantu rumah yang macam Nirmala ni? Lalu adalah satu malam tu, Farah memuji Nirmala ni. Dia bagi tahu Kamal, suami dia ni, abang, ya Allah, saya rasa Alhamdulillah lah pekerjaan kita okey. Alhamdulillah Allah murah, Allah pemudahkan perjalanan kita. Dapat anak yang comel dan pembantu rumah pula Nirmala tu bang. Saya rasa memang baik gila lah bang. Buat kerja boleh tak payah disuruh tu. Dia reti buat semua benda. Lalu Kamal pun bersetuju dengan Farah ni. Kamal cakap, betul yang, walaupun umur dia dah 42 tahun, tetapi dia kerja, kalah kita abang rasa. Kerja macam orang muda. Tapi relax dulu. Itulah kesalahan andaian pertama yang dibuat oleh Farah dan juga Kamal. Tetapi sebaik saja masuk bulan kedua, benda buruk telah berlaku. Marah pula Zam. Kepada siapa? Kepada Farah dan juga Kamal. Sebab apa? Sebab perubahan sikap pembantu rumah yang bernama Nirmala ni, daripada pembantu rumah idaman semua orang kepada pembantu rumah yang menakutkan semua orang. Sepanjang Nirmala bekerja di rumah Kamal dan juga Farah ni, prestasi kerja dia pada bulan pertama tu memang terbaik. Pembantu rumah yang diharapkan memang terbukti. Tetapi apabila masuk bulan kedua saja, prestasi kerja si Nirmala ni dah mula merudum dah mula menurun dah. Kadang-kadang tu apabila Farah dan Kamal balik kerja, bahagian ruang tamu tak berkemas. Kadang-kadang pegang mangkuk kat dapur tu masih penuh lagi. Sehingga kan Farah ni pernah cakap kat suami dia, bang, kenapa Nirmala tu alamak, kita cakap awal sangat lah bang. Tengok ni, masuk bulan kedua dia dah mula buat hal dah. Saya tengok dah pemalas apa semua kan. Lalu suami dia pun cakap lah dekat Farah ni, tak ada yang, tak apalah, kita kasih dia peluang lah. Kemungkinan sebab dia penat agaknya. Yelah, umur pun dah 42 tahun kan. Tak apa, kita kasih dia peluang. Dan diorang pun kasih peluang kat Nirmala ni. Tetapi makin lama makin pelik. Bukan sahaja pemalas guys. Kalau korang nak tahu, dekat area dapur, korang cakap je botol apa yang dia tak terbalik kan. Botol sos cili, sos tiram, kicap apa semua, kalau yang ada penutup tu, penutup dia letak ke bawah. Lalu apabila dah perangai pelik-pelik macam tu, Farah ni tegurlah Nirmala ni. Nirmala, ibunya bukan mau marah kamu, tetapi kenapa yang kamu pergi terlingkupkan semua botol dekat dapur tu? Lalu Nirmala ni pun hanya tersenyum je Mat. Sengih je, sengih kambing kan. Tak ada ibu. Sebenarnya itu cara saya. Ibu kena biasakan. Dia pula suruh kita biasakan kan. Farah pun cakap, rumah aku pula nak kena biasa pula. Tak ada. Tak payah buat benda pelik-pelik macam tu lah. Kemas macam biasa je. Lagipun ibu perasan prestasi kamu ni dah menurun. Sengih lagi. Dia senyum je. Macam tak ada salah tu. Itu yang telah membuatkan Farah ni geram. Tetapi yang buatkan lagi seram dan menakutkan apabila pembantu rumah dia ni ada lagi satu perangai pelik. Dan perangai pelik ni Farah dapat tahu bila tau? Apabila Farah pada pagi tu nak pergi bekerja. Selalunya pakaian kerja Kamal dan juga Farah ni akan disiapkan, digosok, digantung apa semua oleh Nirmala ni. Tetapi ada satu hari Nirmala ni hanya sempat gosok baju si Kamal saja. Baju Farah bangun pagi tu tengok, alah, bodoh betul lah dia ni. Kenapa yang tak gosok ni? Aku dah lambat nak pergi kerja ni. Tapi sebab malas nak bising, sebab malas dah nak popek-popek kat pembantu rumah, Farah ni decide untuk gosok baju dia sendiri. Waktu dia tengah gosok tu, dekat belakang baju dia, Farah perasan ada tompokan-tompokan yang berwarna merah yang dipercayai kemungkinan daripada dakwat pen ataupun darah. So bila Farah tengok betul-betul, ini bukan pen ataupun dakwat ni.
ini darah ni. Farah terus tanya Nimala ni, Nimala, macam mana baju ibu boleh ada darah ni? Ni darah apa ni? Korang nak tahu apa Nimala tu jawab? Ibu, saya minta maaf. Sebenarnya saya terbasuh sekali seluar dalamnya. Saya period, saya datang bulan. Lalu Farah ni terkejut apabila dengar macam tu. Farah ni dah tak boleh cakap elok lah. Nimala, yang pergi basuh awak punya pakaian kotor awak tu, darah haid, darah apa perempuan apa semua, campur dengan pakaian saya buat apa? Gelilah. Lain kali kalau awak period, asingkan, jangan basuh sekali. Dan apakah reaksi Nimala setelah ditegur oleh Farah macam tu? Sama juga, seakan-akan tidak bersalah. Saya minta maaf ibu. Alah, biasalah ibu, kadang-kadang saya ini terlupa mau asingkan. Alah, benda kecil saja ibu. Tak apa, nanti saya basuh. Ibu pakai yang lain dulu, saya basuh yang ini. Jangan risau, benda boleh settle ibu. Wang Hajur punya pembantu rumah Farah ni pun dah sakit hati dah. Tetapi disebabkan dia fikir dia ada anak kecil nama Aisyah ni, tak apalah. Sebab apa? Sebab Nimala ni walaupun perangai pelik-pelik, tetapi sepanjang dia bekerja kat situ, dah masuk 2 bulan lebih ni, dia jaga Aisyah ni dengan penuh kasih sayang dan teratur. Bersih lah, makan okey, pakaian Aisyah mandi apa semua okey. Sebab itulah yang buatkan Farah ni bertahan. Sampailah pada satu masa setelah hampir 6 bulan Nirmala bekerja dekat situ, dapatlah satu petanda bahawa kejadian pelik telah mula berlaku kat rumah tu. Daripada dulunya hidup aman damai 3 beranak, sekarang ni sejak kehadiran Nirmala kat rumah tu, dah mula berlaku satu benda yang tak pernah disangka-sangka oleh Farah, guys. Dikatakan ada satu malam Farah bersama laki dia Kamal ni dah nak masuk tidur dah. Jam telah pun menunjukkan pukul 10 malam. Jadi rutin dia macam biasalah, Farah ni akan dukung si Aisyah ni bawa tidur bersama-sama. Sedang si Farah ni baring ke atas katil kan, Kamal pun dah lena tidur, Farah ni masih lagi dodoi kat anak perempuan dia yang bernama Aisyah ni. La ilaha illallah, sambil tepuk-tepuk punggung. Tengah tepuk, tiba-tiba Farah ni perasan punggung Aisyah ataupun lampin si Aisyah ni basah. So bila dia tengok tangan dia, Aisyah kencing kot. Lalu dia angkat Aisyah pergi ke bilik air. Sewaktu dia nak tukarkan lampin, dia dah buka baju nak tukar lampin tu, alangkah terkejutnya si Farah ni. Sebab apa? Sebab dia dapati dekat dalam lampin anak perempuan dia terselitnya pad wanita ataupun tuala wanita yang penuh dengan darah kotor ataupun darah haid tu. Lalu Farah pun terus menjerit kat laki dia, "Abang!" Laki dia, Abang Kamal ni yang tengah tidur. Sayang, apa hal? Menggelupur lah sebab kuat gila tau Farah jerit. Dan Farah dalam keadaan marah terus tunjuk kat Abang Kamal, Abang tengok ni apa saya jumpa dalam lampin anak kita." Dan Kamal pun seakan-akan tidak percaya. Sebab apa? Sebab pad ataupun tuala wanita tu penuh dengan darah. Dan pada masa ni Farah tak lengah masa, dia terus pergi ke bilik pembantu rumah dia. Beberapa kali dia ketuk dengan kuat. Sebaik saja Nimala ni buka pintu, tak sempat nak cakap apa-apa. Aisyah ni pun tak ada nak kasih warning dulu ke apa, terus petepam makan pelempang. Nimala pun, aduh ibu kenapa ini malam-malam mau main wrestling tak apa, tiba-tiba lempang saya ibu. Terus Farah ni dah yalah, perasaan seorang ibu dah marah kan. Nimala, apa yang kau buat ni? Yang kau pergi selit kau punya kotoran dekat dalam lampin si Aisyah ni apa hal? Sekarang kau bagi tahu aku, apa benda yang kau buat kat anak aku ni? Aku tak boleh terima lah. Kalau ikut aku, aku pukul kau sampai mati tau. Nimala ni daripada nangis tiba-tiba tergelak. Orang boleh tak? Aku tak tahulah cerita ni seram hantu ke ataupun psycho. Nimala ni boleh gelak. Lepas tu dia bagi tahu, ibu, saya ingatkan apa? Tidak perlu dilempangi saya ibu. Sebenarnya alah, biasalah ibu, kecuaian itu sikit aja. Lagipun anak ibu itu kan perempuan. Biarlah dia tahu yang kita ini wanita, ada masanya bila datang bulan memang akan keluar darah. Lalu diselit. Bila Kamal ni dah dengar pembantu rumah dia menjawab kat si Farah ni, Kamal ni terus cakap, aku ni laki dia, ini anak aku. Kau jangan macam-macam. Sekarang ni kau nak buat benda tak senonoh ni, bukan kat rumah ni. Aku tak nak tengok dah kau pergi selit apa-apa. Kotoran tu, benda tu kotor. Anak aku masih kecil lagi. Kau tahu tak Nimala?
sekarang ni kalau kau masih rasa nak bekerja kat rumah ni, engkau jaga kelakuan kau. Aku tak nak kau buat benda pelik-pelik ni. Ingat, ini amaran terakhir. Macam Yusuf Aslam dia punya warning Kamal ni kan. Lalu membantu rumah ni malah ni pun senyap je, tapi muka dalam keadaan geram ni. Dan itulah titik permulaan gangguan yang cukup menakutkan kat rumah si Farah dan juga Kamal ni. Sebab apa? Sebab pembantu rumah dia ni kemungkinan simpan dendam apabila dah dimaki, dilempang oleh suami isteri ni. Ni malah ni rasa, oh kamu mau main-main sama saya ya? Nama saya Nirmala. Jangan ingat nama itu omong-omong aja. Nama itu membawa sesuatu yang besar yang akan membinasakan keluarga kamu. Sejak daripada pergaduhan di antara Farah dan Kamal bersama pembantu rumah dia si Nirmala ni, perkara yang menakutkan dan memelikkan telah berlaku kat rumah tu. Kadang-kadang barang yang diorang letak, contohnya handphone ke wallet ke, yang diletakkan di atas meja, esok paginya apabila bangun, barang-barang tu akan berubah tempat. Kadang-kadang hilang tak tahu ke mana. Pada awalnya Farah dan Kamal rasa kemungkinan mesti kerja Nirmala ni. Pernah juga Farah ni tuduh Nirmala ni, kau curi ke apa? Kau dah pandai mencuri ya? Tetapi dinafikan oleh Nirmala ni. Nirmala cakap, buat apa saya mau curi ibu? Saya pun ada handphone saya. Ibu ingat apa? Saya ni miskin ke? Saya duit gaji yang ibu kasih, saya beli handphone saya. Tak ada masa saya mau curi. Saya ini bukan keturunan pencuri. Menjawab lagi. Lalu Farah pun dah malas layan dah. Sampailah pada satu masa Farah ni saksikan sendiri, dia tengah minum air dekat area dapur. Tiba-tiba dia terdengar seakan-akan bunyi macam orang tengah makan tau. Dan Farah pun rasa pelik, bunyi ni datang daripada mana kan? Sebaik saja Farah tengok ke arah dapur kan, sebab dapur dia memanjang ke arah belakang tu dekat dia washing machine, dia nampak pembantu rumah dia tengah duduk mencangkuk. Lalu Farah ni pun tegur lah, Nirmala, awak buat apa tu? Nirmala, awak makan yang pergi mencangkuk makan kenapa? Tetapi sebaik sahaja yang dia sangkakan Nirmala tu memalingkan muka je, Farah ni terus terjerit sebab dia nampak yang dia sangkakan Nirmala tu rupa-rupanya seorang nenek tua yang rambut dia dah berserabai, muka berkedut-kedut, mata semua berwarna hitam, sambil ni darah meleleh-leleh dekat mulut ni. Dan Farah tak buang masa, dia jerit lari peluk terus si Kamal pada masa tu. Dia ceritakan kat Kamal, tetapi Kamal ni macam percaya tak percaya tau, sehinggalah Kamal sendiri yang terkena. Kamal ni pun pernah juga ternampak susuk tubuh nenek tua ni sewaktu dia tengah tidur. Masa ni Farah balik kerja lambat tau, jadi jam dah pukul 1 lebih. Kamal bersama Aisyah, anak perempuan dia ni, dah tidur terlebih dahulu dekat atas katil. Tengah tidur-tidur tu, sekali Kamal ni perasan yang Farah ni baring di sebelah dia. Pada awalnya dia ingat, kemungkinan Farah ni baru pulang daripada bekerja. So dia tak buat apalah, dia pun nak peluk lah isteri kesayangan dia ni. Rindu apa semua kan. Tengah dia peluk-peluk tu, dalam dia pejamkan mata, apabila dia belai rambut isteri dia, dia rasa rambut ni memang macam dawai punya kasar. Memang macam berus jamban tu, memang kasar gila. Lalu Kamal buka lah mata dia nak tengok, isteri aku ke? Dan apa yang Kamal nampak adalah segumpal rambut yang menggerbang, yang membelakangi dia. Kiranya perempuan ni menghadap ke belah sana. Lalu sebaik saja dia tarik bahu tu secara perlahan, muka perempuan ni memalingkan bukan Farah guys, tetapi nenek yang sama, nenek tua yang dalam keadaan mulut berdarah, mata berwarna hitam, tepat tersenyum ke arah Kamal sambil tersengih macam tu. Kamal pun beristighfar berkali-kali, terus tak buang masa. Yang dia fikir nak selamatkan anak dia si Aisyah ni, keluar daripada bilik, duduk sampailah isteri dia balik. Lalu Kamal pun menceritakan yang dia dah percaya dah, dan dia rasa rumah ni ada sesuatu yang berlaku. Cumanya diorang tak pernah sangka ini semua disebabkan Nirmala ni guys. Sebab Kamal dan Farah masih lagi memberi kepercayaan seteruk-teruk Nirmala ni dalam buat kerja benda pelik-pelik semua. Farah dan Kamal tak pernah sangka yang Nirmala ni akan menyihir diorang suami isteri ni, dan nak bertambah teruk
teruk bukan sahaja gangguan. Perangai si Farah ni dah mula berubah dah. Apabila sampai saja setahun Nirmala dah bekerja dekat rumah dia orang tu, Farah ni setiap kali dia pulang daripada kerja, badan dia akan terasa penat sangat. Dia rasa tak ada masa nak masak, kalau boleh dia nak tidur je. Dan kebiasaannya selalunya Kamal dan Farah setiap hujung minggu ataupun waktu cuti akan bawa anak diorang Aisyah ni pergi berjalan-jalan Putrajaya ke, pergi shopping kompleks ke. Tetapi sekarang ni Farah hujung minggu pun dia tak nak keluar. Lalu Kamal pernah tegur si Farah ni, "Yang, apa haya awak ni saya tengok kalahkan Nirmala, kalah saya pula. Saya tahu awak kerja, tapi ni dah cuti-cuti ni kan, anak kita dah lama dah tak jalan. Kalau berjalan pun asyik saya berdua je. Kenapa awak ni asyik nak tidur je?" Dan Farah ni terus cakap kat Kamal, "Saya penat lah bang. Alah, biasalah bang. Saya ni bekerja tau. Tanggungjawab saya sebagai seorang mak ni, kejap nak jaga Aisyah apa semua, nak siapkan makan minum dia, tukar lampin apa semua. Saya nak rehat lah bang. Saya tak larat lah macam ni. Abang ni memeningkan kepala saya lah." Mood si Farah ni dah mula berubah dah. Dah mula pandai dah melawan cakap suami dia. Dan bukan sahaja Farah ni dah mula melawan, dah guna panah baran terhadap suami dia, si Kamal ni. Tidur pun nak tidur berasingan. Farah ni lebih selesa tidur di ruang tamu. Bila Kamal tegur je, "Kenapa dah tak nak tidur dalam bilik? Awak ni kenapa marah saya sangat ni?" Farah akan memberikan alasan, "Saya panas lah bang tidur dalam bilik tu." Kamal cakap, "Ada aircon kan bilik tu?" "Memanglah ada aircon. Alah, biarlah bang. Apa yang jadi isu besar sangat? Saya nak tidur kat ruang tamu. Tak apalah, suka hati saya lah." Dan Kamal dah mula rasa yang rumah tangga diorang tu dah terumbang-ambing dah. Sebab Farah ni seakan-akan dah tak kisah pasal semua benda. Anak perempuan diorang pun selalunya Kamal je yang uruskan. Farah ni macam dah tak nak ambil tahu semua benda dah. Sampailah pada satu masa tu saudara mara si Kamal ni datang ke rumah. Dan ada salah seorang saudara si Kamal ni bagi tahu, "Kamal, kau kena dapatkan rawatan lah." Lalu Kamal pun cakap lah, "Apa yang kau cakap macam tu Bukan apa. Aku bila masuk je rumah kau, aku rasa rumah kau ni malap tau. Dan aku dapat rasa aura negatif tu berat sangat dalam rumah ni. Aku tak naklah cakap apa-apa, tapi baiklah kau pergi dapatkan sesiapa untuk tengok-tengok kau rumah kau ni. Kau ada rasa pelik-pelik tak?" Lalu Kamal pun pada masa tu dia nafikan, tetapi dalam hati dia memang bersetuju cakap saudara dia ni. Sebab memang selalu bergaduh, asyik nampak penampakan nenek kebayan, nampak pocong, nampak pontianak berlega-lega dalam rumah tu. Disebabkan nasihat saudara dia ni, Kamal pun tak lengah masa terus pergi mendapatkan rawatan apa yang boleh untuk merawat isteri dia yang Farah ni. Dan apabila Kamal dia bawa isteri dia si Farah ni bersama anak dia Aisyah untuk pergi berjumpa ustaz untuk mendapatkan hikmat nasihat, adakah diorang ni okey ataupun adakah terkena sihir ke, gangguan jin ke apa, peramal perubatan ni cakap kat diorang yang diorang dah terkena nasi kangkang rupanya. Dikatakan pembantu rumah dia yang bernama Nirmala ni telah buat sesuatu kepada diorang. Tetapi disebabkan Kamal ni tak nak percaya 100% apa yang pengamal perubatan ni cakap, walaupun diorang dah kena teruk, Kamal ni set satu perangkap sebab dia nak tangkap Nirmala ni tengah buat benda keji di depan mata dia. Barulah dia percaya, barulah dia puas hati. Dan itulah yang dilakukan oleh Kamal apabila segalanya terbongkar. Perbuatan yang teramat kotor dan menggelikan. Siapa yang tengah makan, aku nasihatkan lepas ni korang berhenti dulu melantak, ataupun korang berhenti tengok video ni, korang pergi melantak sampai habis baru sambung balik. Kalau tak nanti korang yang geli, termuntah-muntah apa semua kan. Redor je lah Mat. Segalanya telah bersiap sedia. Farah dan juga Kamal telah bersedia untuk membongkarkan perangai jijik pembantu rumah dia yang bernama Nirmala ni. Kebiasaannya sewaktu Nirmala ni tengah siapkan makan malam di area dapur, Farah dan Kamal ni selalunya akan duduk di ruang tamu menonton televisyen ataupun melayan anak diorang Aisyah ni. Tetapi diorang buat kelainan sikit. Masa pembantu rumah dia tengah masak ni, secara perlahan-lahan Kamal dan juga Farah perlahan-lahan pergi ke arah dapur dan mengendap di sebalik dapur tu untuk tengok apa yang pembantu rumah dia tengah buat. Adakah betul cakap pengamal perubatan tu yang pembantu rumah dia dah kasih makan diorang ni nasi kangkang. Dan seakan tidak percaya apa yang mata diorang nampak,
perbuatan Nimala ni lebih jijik daripada nasi kangkang. Masa Nimala ni tengah masak masakan makan malam diorang, iaitu asam pedas pada malam tu, diorang nampak depan mata diorang Nirmala ni tengah perah darah yang daripada tuala wanita ataupun pad wanita, darah haid tu, dia tengah perah menitik-nitik darah kotor tu masuk dalam asam pedas tu. Lalu Nimala ni pun simpan dalam baju dia, lalu dia gaul. Bila dah nampak macam tu, tak buang masa lah, belum sempat si Farah ni jerit, Kamal dah terlebih dahulu jerit dah. Kamal cakap, Nimala! Lalu pembantu rumah dia pun, alah, apa ini? Main terkejut pula. Ini ibu saya tengah masak. Masakan ini sedap ibu. Nak berlakon kat lagi. Padahal dah kantoi dah. Lalu Kamal ni tak buang masa. Terus ni tarik rambut sebab geram sangat kan. Tarik rambut Nimala ni. Nimala ni dah menangis kan. Apa hal ini? Apa hal ini kan? Lalu Kamal bercakap, aku tak pernah sangka engkau ni, perbuatan kau sanggup sihir aku dan isteri aku. Engkau ni manusia ke syaitan ha? Apa yang kau kasih aku dan isteri aku makan ni? Sekarang ni, apa yang kau buat ni, kau tahu tak? Kau nak makan sangat? Kau nak makan sangat? Kamal ni geram, dia ambil asam pedas tu, lumur dekat muka pembantu rumah dia ni. Malah ni, Bapak pedih. Bapak pedih. Itu asam pedas, Bapak. Kau nak makan sangat? Makan. Kamal ni dah geram. Lalu Kamal ni terus, tolak ni malah jatuh tergolek kat situ. Dan Kamal cakap kat pembantu rumah dia, mulai saat ini, malam ini juga, aku buang kau kerja. Aku akan hantar kau ke ejen kau balik. Aku akan suruh diorang perembat kau balik dekat negara kau. Kau jangan datang sini lagi. Sehina-hina aku, seteruk-teruk aku, tak bersekongkol lah perbuatan syirik yang kau buat ni. Ramai lagi pembantu yang lebih baik daripada kau. Lalu Nimala ni pun setelah dah ditengking oleh Kamal macam tu, dia terus pack barang dia apa semua. Dan pada malam tu juga Kamal dan juga Farah hantar pulang balik Nimala ni dekat ejen. Dan ejen-ejen pun kena marah. Apa yang kau kasih pembantu rumah macam lahanat macam ni kan perangai. Kau tahu ada sihir kita orang apa semua. Ejen dia muka tak bersalah je. Manalah saya tahu bang. Saya ambil diorang bekerja je. Jangan salahkan saya. Tak apa bang. Tak apa bang. Relax bang. Abang nak yang lain tak? Lalu Kamal bercakap, tak payah. Aku dah tak nak dah. Aku dah tak percaya dah lah. Ini semua mengarut lah. Habis hidup aku dan isteri aku tau. Nasib baik tak bercerai. Lalu Farah dengan Kamal pun terus pulang bersama anak diorang Aisyah ni. Dan alhamdulillah diorang berjaya selamatkan perkahwinan diorang. Dan diorang berjaya keluar daripada ilmu sihir nasi kangkang yang pembantu rumah ni Mala ni telah kasih kat diorang. Dan itulah pengajaran dia untuk malam ni. Tak kisahlah kita ambil pembantu rumah daripada mana pun. Kita sebagai majikan, kita perlulah melayan pembantu rumah sebaik yang boleh. Kalau boleh anggap macam keluarga tu, anggaplah macam keluarga. Dan pembantu rumah juga kenalah hormat, kenalah memberikan layanan yang terbaik. Setelah majikan ambil kau bekerja, jadikan itu satu amanah, satu tanggungjawab, satu pekerjaan yang engkau pun kena menjaga keluarga tu. Engkau kenalah memberikan perkhidmatan yang selayaknya atas majikan kau. Janganlah kau buat benda-benda hianat macam ni. Macam Nirmala ni, apabila kau buat macam ni, pembantu-pembantu rumah yang lain yang memang baik-baik, yang memang perwatakan okey apa semua, turut terkena tempias sampaikan sanggup menyihir menggunakan darah haid, darah kotor. Allahu Akbar. Aku geli ya, nak termuntah rasa tau. Tolonglah, janganlah buat macam ni Dan ini nasihat untuk kita semua. Jangan ingat aku nak attack orang mana-mana. Aku tak ada cakap semua orang Indonesia, orang Malaysia tu jahat Ini hanya berlaku kepada Nimala ni. Kita salahkan individu, kita jangan salahkan semua. Contohnya kalau orang Indonesia ni buat teruk, semua Indonesia teruk. Tak, jangan macam tu guys. Kita attack Nirmala saja. Sebab apa? Sebab Nirmala ni je yang perangai macam tu. Aku pun pernah ada pembantu rumah, okey je semua. Alhamdulillah, solat okey, sampai ke aku dah anggap dia dah macam kakak aku sendiri. Jadi kita sendiri yang kena tahu macam mana ataupun cara apa yang untuk kita dapatkan pembantu rumah yang kemungkinan boleh bekerja dengan kita dan menyenangkan hidup kita. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Aku harap korang ambil segala pengajaran dan iktibar apa yang berlaku pada Kamal dan juga Farah ni, supaya korang dapat menjadi seorang majikan yang baik terhadap pembantu rumah, dan pembantu rumah pun jadilah pembantu yang baik yang menyenangkan majikan korang. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys.
stay safe, stay healthy. I love you all, gang. Puaka. Memang awesome, guys. Ramai kan suka tengok aku menari semuanya. Alah, cakap je lah. Nah, sikit lagi. See you guys in the next video, guys. Bye-bye.